Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-476 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga sedikit masa yang kita berikan untuk menghayati kalamullah menjadikan kita semakin memahami dan dekat dengan kalamullah, dan moga-moga pengajaran yang kita perolehi dalam kalamullah kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Ahlan semua sahabat-sahabat. Saya nampak dorang komen ada Nur Hayati Yahya, terima kasih, jazakillah khairah. Fatimah Cik Mat, Zimahdun, Nurul Abdullah, Nur Hayati Sulaiman, Farida Ismail, Ninda Anis, Ana Sukaimi, Kati Khairuddin, Ija Rahman, kemudian Rafi'ah Muhammad Saleh, Galik Spirit, Nurul Abdullah, Safia Sapian, Rozana Muhammad Noh, Yaya Lia, kemudian ahlan Ija Rahman, terima kasih. Rohani Abdul Jalil, Zuraida Sidi, Aminah Hitam, Rafi'ah Muhammad Saleh, Galik Spirit, Kak Zaliha Kamaruddin, Habibah Suib, Aisyah Uthman, Ummu Wazif, kemudian Hajarah Zai, Siti Zabidah Hassan, serta Kak Aminah Hitam dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana pagi sahabat pada pagi Khamis ini? Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala perancangan. Moga-moga menjadi hari yang lebih baik daripada semalam. Pagi ini saya tak pasti bagaimana line saya sebab daripada semalam saya punya internet rumah ataupun line rumah down. Time saya menggunakan time, tak ada Unify di kawasan ni, down. Tapi saya berharap elok sebab saya dah buat beberapa test tadi daripada kelajuan dan lain-lain. Namun kalaulah kadang-kala ada tersangkut, ada suara yang tak jelas, maka saya harap sahabat-sahabat boleh pada waktu itu sedikit sebanyak bersabar dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganjari dengan sebaik-baik ganjaran, insya-Allah. Lalu mudah-mudahan sofa jelas, namun bila kita menggunakan data kadang-kala dia akan tersangkut dan lain-lain. Tetapi kita berharap moga-moga Allah anugerahkan saya dan setiap daripada kita istiqamah, insya-Allah. Lalu sofa semua kata jelas, terima kasih di atas maklum balas yang diberikan. Lalu hari ini kita berada di mana? Muka surat 159 pada ayat yang ke-70. Mohon sahabat-sahabat buka Al-Quran, dan kepada yang belum ada Al-Quran, mohon untuk ambil Al-Quran. Kecualilah sahabat-sahabat yang tengah driving, janganlah pula pada waktu itu untuk buka Al-Quran. Maka utamakan keselamatan. Jom kita lihat. Lalu pada ayat yang ke-70, lalu Al-Quran telah menceritakan kepada kita ketika mana Nabi Hud dituduh dengan dua tuduhan. Inna lanaraka fi safaha. Nabi Hud telah dituduh sebagai orang yang tidak cerdik, bodoh dan terencat, al-a'yadzubillah. Kemudian tuduhan yang kedua, kaum Ad menuduh Nabi Hud dengan wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, yang Nabi Hud adalah seorang yang pendusta. Maka Nabi Hud alaihi salatu wassalam menafikan tuduhan tersebut, dan pada waktu itu menyebut yang baginda adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Kita boleh lihat jawapan Nabi Hud pada ayat yang ke-67. Seterusnya pada ayat yang ke-68 dan 69, maka Nabi Hud menerangkan tugas-tugas para rasul, dan seterusnya pada waktu itu memberi peringatan kepada kaumnya agar menghargai, mengingati serta mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah supaya tidak sombong dan bersikap hamba.
Maka sampai ke ayat yang ke-69 yang kita dah baca semalam, Nabi Hud telah memberikan jawapan yang penuh dengan bijaksana, baginda tak marah. Walaupun dituduh dengan tuduhan yang berat, baginda tidak marah. Baginda memberikan jawapan yang lengkap, jawapan yang penuh dengan bijaksana. Lalu sepatutnya bila kita telah mendengar jawapan Nabi Nuh, sepatutnya orang-orang yang pada waktu itu mencari kebenaran, mereka pasti menerima dakwah Nabi Nuh. Sebab walaupun pendek tetapi padat dan juga lengkap. Maka sepatutnya bila kita tengok balik jawapan Nabi Nuh kepada kaum dia, maka sepatutnya orang yang mencari kebenaran pada waktu itu dia akan terima seruan Nabi Hud. Dia akan beriman dengan Nabi Hud. Namun ayat yang ke-70 menunjukkan kepada kita bahawa apabila manusia itu telah rosak cara dia berfikir, telah pada waktu itu tertutup mata hatinya, telah diperdaya oleh syaitan, maka pada waktu itu ajakan kepada kebenaran dianggap kesesatan. Lalu apabila tiga benda ini berlaku, cara dia berfikir pada waktu itu telah dirosakkan. Kemudian yang kedua, pintu hatinya pada waktu itu telah tertutup, buta mata hatinya. Syaitan telah berjaya memperdayakan dia. Maka kata para ulama tafsir, jom kita lihat jawapan kaum Ad terhadap dakwah ajakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Maka pada waktu itu mereka memilih untuk mencabar Nabi Hud alaihi salatu wassalam, untuk mencabar Allah. Maka ini ayat yang ke-70. Lalu pada waktu ini kita dapat beberapa pengajaran. Apakah pengajaran yang pertama? Yang pertama kita nampak bahawa apabila tertutupnya pintu hati manusia, maka pada waktu itu sukar untuk diterangkan kebenaran. Apabila tertutupnya pintu hati manusia, sukar untuk pada waktu itu dia mengikuti yang benar, yang baik, yang pada waktu itu membawa kepada Allah. Dan banyak ayat Al-Quran, antaranya kita dah beberapa kali buka daripada suratul Hajj, di mana Allah Subhanahu wa taala membidas manusia yang pada waktu itu dia butakan mata hatinya. Kita boleh lihat, sahabat-sahabat boleh buka muka surat 337. Muka surat 337. Surah yang ke-22. Ayat yang ke-46. Muka surat 337. Surah yang ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-46. Bagaimana firman Allah, afalam yasiru fil ard, maka mengapa mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Tengok keadaan umat-umat yang terdahulu. Tengok kepada kaum Ad, tengok kepada Thamud, tengok kepada umat-umat yang terdahulu. Lalu belajar daripada apa yang ada di sekeliling. Fatakuna lahum qulub, lalu supaya menjadi bagi mereka hati-hati, ya'qilun, yang boleh mereka guna untuk berfikir. Au azan, ataupun menjadi untuk mereka telinga, yasma'una biha, yang mereka boleh guna untuk mendengar kebenaran. Kenapa? Kerana firman Allah, fa innaha la ta'mal absar, kerana sesungguhnya mereka ini mata mereka tak buta, nampak mata itu. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, maka akan tetapi yang buta adalah hati-hati yang berada di dada. Dan orang yang buta mata hati dia, apakah perangai dia? Orang yang buta mata hatinya, maka firman Allah pada ayat berikut, ayat 47, muka surat 338, firman Allah, wa yasta'jilunaka bil azab. Orang yang buta mata hati dia akan sangat berani untuk minta Allah datangkan siksaan. Wa yasta'jiluna, dan mereka pun meminta untuk disegerakan kepadamu. Maksudnya bawakan wahai Muhammad bil azab, dengan azab. Lalu ini masalah orang yang ada mata hati, yang tertutup mata hati, yang buta mata hati, dia akan berani mencabar Allah.
Lalu sama macam kisah kaum Ad tadi, lalu jawapan yang kita akan baca, kita nampak ini adalah jawapan orang yang buta mata hati. Tertutup pintu mata hati. Kenapa? Sebab mereka berani mencabar siksaan Allah. Mana siksaan tu bawa? Segerakan, bukan sekadar bawa, segerakan wahai Hud. Lalu ayat ini sama menerangkan, bila tertutupnya pintu mata hati, butanya pintu mata hati, mereka akan segera, mereka minta azab agar disegerakan. Lalu itu yang pertama, dan itu yang berlaku kepada kaum Ad. Kata para ulama tafsir, lalu sebab itu sangat penting kita jaga hati kita supaya ianya tidak buta, supaya ianya tidak tertutup daripada kebenaran. Pengajaran yang kedua yang kita akan dapat bila kita baca jawapan daripada kaum Ad kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, kata para ulama, sebenarnya mereka pada waktu itu telah diperdaya oleh syaitan. Syaitan telah perdaya. Lalu amalan yang baik dinampak sesat. Amalan yang sesat dinampak sebagai baik. Maka pada waktu itu mereka tak nak beriman. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-18. Pada ayat yang ke-18 pada muka surat 544. Lalu sahabat buka tentang bagaimana bila syaitan berjaya menguasai manusia. Maka muka surat 544. Surah yang ke-58 Al-Mujadalah, ayat yang ke-18 dan 19. Ayat yang ke-18 dan 19. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan diorang komen supaya boleh membantu yang lain. Muka surat 544, surah yang ke-58 Al-Mujadalah, ayat yang ke-18 dan 19. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum." Lalu yang itu saya tidak terjemahkan, sahabat boleh baca. Saya cuma nak highlightkan perkataan yang datang berikut. Wa yahsabuna annahum ala syai' wa yahsabun, dan pada waktu itu mereka menyangka annahum, bahawa mereka ala syai' telah melakukan sesuatu. Dia sangka waktu dihidup kat dunia tu dia ada buat amalan baik. Dia sangka bila dihidup kat dunia pada waktu itu dia ada amalan-amalan yang Allah akan terima. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah sesungguhnya mereka pada waktu itu adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Lalu kenapa manusia boleh jadi begitu? Dia sebenarnya mendustakan ayat Allah, tetapi dia sangka dia buat benda yang elok. Kenapa? Allah terangkan, istahwaza alaihimus syaitan. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang syaitan menguasai mereka. Syaitan kontrol mereka. Syaitan pada waktu itu menguasai mereka. Lalu syaitan bila menguasai seseorang, fa'ansahum zikrallah, lalu syaitan akan menjadikan mereka lupa untuk ingat Allah. Dan inilah orang-orang yang rugi. Lalu daripada jawapan kaum Ad kepada Nabi Hud, kita akan nampak jawapan orang yang telah diperdaya oleh syaitan. Dan syaitan kalaulah telah memperdaya seseorang, kita boleh buka surah yang berikut. Yang ni yang terakhir kita dah pernah buka sebelum ini, iaitu surah Fatir. Kita buka surah Fatir. Muka surat 435. Muka surat 435. Ayat yang ke-8. Muka surat 435. Ayat yang ke-8. Muka surat 435. Surah 35. Ayat yang ke-8. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, afaman zuyyina lahu su'u amalih, maka adalah orang yang pada waktu itu telah diperhiaskan amalan buruk dia. Amalan dia buruk tetapi telah diperhiaskan. Amalan dia buruk tetapi telah dinampakkan cantik.
Siapa yang buat begitu? Syaitan. Syaitan perdaya dia, amalan dia buruk. Sebab itu firman Allah pada ayat yang ke-8, afaman zuyyina lahu su'u amalih, maka apakah patut orang yang buruk perbuatannya, zuyyina, dihiaskan, dinampakkan cantik amalan buruk dia. Siapa yang nampakkan cantik? Syaitan. Maka amalan yang buruk apa dinampak? Allah terangkan, fara'ahu hasana. Syaitan pada waktu itu akan perhiaskan amalan dia, maka dia akan nampak amalan buruk itu sebagai hasanah, sebagai amalan yang baik. Lalu, kenapa syaitan buat begitu? Allah dah terangkan pada ayat yang ke-6, sebab syaitan pada waktu itu nak manusia masuk bersama dengannya dalam neraka. Lalu, bila kita baca jawapan kaum Ad kepada Nabi Hud, kita mungkin kata, teruknya jawapan ini. Maka dahsyatnya jawapan ini. Padahal dah diajak pada kebenaran. Tetapi itulah dia dua benda. Bahawa kadangkala bila manusia itu tertutup pintu hatinya. Pengajaran pertama. Maka sangat jaga pintu hati kita agar tidak buta dan tertutup. Yang kedua, orang yang diperdaya oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, maka pada waktu itu dia akan nampak amalan yang buruk itu baik. Memang real. Dia akan nampak apa yang dia buat itu betul. Apa orang ajak dia kepada kebaikan itu sesat. Itu memang realiti. Sebab itu kita dah baca dua ayat tadi. Maka orang yang diperdaya oleh syaitan adalah pengajaran yang kedua. Supaya kita kita jaga diri kita, jaga amalan kita daripada diperdaya dan pada waktu itu dikuasai oleh syaitan. Dan pengajaran yang ketiga, bila kita baca jawapan kaum Ad pada ayat yang ke-70 ini, daripada sini penting pada waktu itu kita merasa kasihan kepada orang-orang yang telah tertutup pintu hati mereka. Dan pada waktu itu telah diperdaya mereka ini, sebab realitinya memang mereka nampak amalan buruk mereka baik. Memang realiti. Mereka nampak amalan buruk itu sebagai baik. Memang realiti. Maka sebab itu mereka bukan pada waktu itu pada waktu itu berpura-pura, tidak. Orang yang diperdaya oleh syaitan, orang yang pada waktu itu tertutup pintu hatinya, dia akan nampak maksiat dia sebagai benda yang betul. Dan orang yang betul pada waktu itu sebagai sesat. Maka sebab itu, bila kita nak mengajak manusia kepada Allah, kena faham situasi manusia tersebut. Kena faham masalah yang sedang dihadapi oleh manusia tersebut. Supaya kita tidak menjadi orang yang terlalu cepat menghukum orang lain. Supaya kita tidak menjadi orang yang terlalu cepat judge orang lain. Memang mereka nampak amalan buruk itu baik. Memang mereka nampak kita yang mengajak kepada kebaikan ataupun orang yang mengajak kepada kebaikan sebagai sesat. Maka itu adalah pengajaran yang ketiga. Lalu sebab itu kadang-kala bila ada orang yang tidak faham benda-benda yang ada Allah terangkan dalam Al-Quran, dia akan terlalu cepat menghukum. Dia akan terlalu cepat. Dia ajak pun belum lagi. Dia dakwah pun pada waktu tu belum lagi. Dia share benda baik kepada orang tu belum lagi. Dia dah hukum. Ini ahli neraka ni. Ini teruknya amalan macam ni. Tengoklah anak muda sekarang. Tengoklah orang sekarang. Tengoklah orang tu sekarang. Pada waktu itu dia dah terlalu cepat menghukum. Dan ini pun bahaya kadang-kala. Kita terlalu cepat menghukum, maka kita akan anggap seolah-olah diri kita baik. Seolah-olah diri kita sempurna. Padahal realitinya memang mereka anggap apa yang benda mereka buat tu betul. Dan apa yang kita sedang tegur ni ataupun cakap ini sebenarnya pada waktu itu adalah sesat. Maka pada waktu itu perlu kita mengajak dengan hikmah. Perlu kita mengajak tanpa menghukum. Sebab kalau kita dah hukum awal-awal orang ni tak bagus, orang ni sesat, bagaimana kita nak mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini 3 pengajaran yang kita boleh dapat daripada bila kita lihat jawapan kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Maka bila kita dah lihat jawapan Nabi Hud, maka kita kata Masya Allah, dah sempurna dah cara dakwah Nabi Hud.
Tetapi apakah jawapan dia? Maka tadi tu muqaddimah, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apakah jawapan dia? Qalu, berkatalah kaum Ad, ajitana, adakah kamu datang kepada kami membawa benda-benda, perkara-perkara, li, supaya, agar, na'buda, kami menyembah Allah, Allah, wahdah, semata-mata. Adakah wahyu-wahyu yang kamu bawa, teguran-teguran yang kamu bawa, benda-benda yang kamu bawa ini supaya kami menjadi orang yang hanya sembah Allah sahaja, tinggalkan berhala-berhala kami? Wa nadhara, dan kami perlu meninggalkan makana, apa-apa yang ya'budu, telah disembah, abauna, oleh nenek moyang kami. Wahai Hud, adakah dengan ucapan yang kamu sebutkan, wahyu yang kamu bawakan, kerasulan yang kamu dakwakan, maka kami perlu tinggalkan amalan nenek moyang kami dan pada waktu itu menyembah Allah semata-mata, Tuhan semata-mata? Kalaulah begitu, sebenarnya kami tak nak. Bahkan wahai Hud, kami cabar bawa mana azab. Azab mana bawa azab? Sebab itu kaum dia berkata, fa'tina, maka datangkanlah kepada kami, bima ta'iduna, dengan apa yang engkau telah janjikan kepada kami, daripada azab, dalam kurungan azab. Sebab Nabi Hud kata, kalaulah tak beriman, Allah akan beri hukuman. Kalaulah pada waktu itu langgar perintah Allah, maka pada waktu itu Allah akan datangkan azab. Maka pada waktu itu kaum Ad berkata, tak ada masalah, fa'tina bima ta'iduna, bawa azab tu cepat. In kunta minas sadiqin, jika adalah kamu daripada orang-orang yang benar. Lalu daripada ayat 70 ini, itu yang para ulama tafsir menyebut ada dua pengajaran. Inilah realiti orang yang tertutup pintu mata hati dia. Dia takkan terima kebenaran. Kenapa? Sebab pada waktu itu dia akan anggap dirinya yang betul, dirinya yang benar. Orang itu adalah yang sesat. Dan kemudian yang kedua, inilah keadaan orang-orang yang pada waktu itu, orang-orang yang pada waktu itu telah dikuasai, telah diperdaya oleh hasatan syaitan. Dan tadi banyak ayat yang kita kongsikan, maka dia akan nampak benda maksiat yang dia buat sebagai betul. Kenapa nak tinggal? Contohnya macam kaum Nabi Hud berkata, kenapa kami nak tinggal berhala nenek moyang kami? Wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Kenapa kami nak tinggal berhala yang telah ditunjukkan oleh nenek moyang kami? Dia takkan nak tinggal. Kenapa? Sebab pada waktu itu dia anggap yang salah itu betul. Dan apa yang Nabi Hud ajak yang betul sebagai salah. Lalu sebab itu mereka berani minta azab. Sebab dia rasa dirinya betul. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka bawalah pada waktu itu azab jika engkau benar dalam kata-kata kamu. Mereka minta azab terus. Mereka pada waktu itu minta azab. Lalu daripada sini itulah 3 pengajaran yang kita boleh dapat. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Esok kita akan sambung ayat yang ke-71. Mudah-mudahan adanya manfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua berkenaan tentang peperangan Rasulullah. Nanti kita tengok bagaimana. Kalaulah data saya masih ada, insya-Allah kita akan buat peperangan Rasulullah. Kalaulah tidak, mudah-mudahan nanti kita akan jumpa pada waktu petang nanti, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Kalaulah sahabat-sahabat rasa ada manfaat, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Kita tengok nanti bagaimana pada jam 9.10 pagi kalaulah internet saya dah restore ataupun bagaimana. Mudah-mudahan semua jumpa lagi. Jazakumullah khairan.